Jadi kotor bahagian luar ni sangat-sangat mempengaruhi proses pemindahan haba. Satu. Dua adalah kotor bahagian dalam. Kotor pada bahagian dalam. Biasa kotor bahagian dalam disebabkan oleh slush ataupun minyak. Sama juga faktor dengan tadi. Dia mengganggu K sebab minyak akan ada K dia sendiri. Dia akan mengganggu A sebab di dalam tube ni pun ada binaan fin. Di dalam tube ni. Sekejap lagi saya tunjuk. Dia akan mengganggu D. Semakin tebal selaput minyak tu, semakin susah haba nak dipindahkan. Okey, saya nak balik pada tadi. Okey, kita tengok pada design intercooler. Okey, tengok balik pada design intercooler. Kalau kita tengok dia daripada depan, kita akan nampak tube. Okey, ni tube. Ni tube. Dan kita akan nampak dia punya fin macam ni. Okey. Jadi luas permukaan kedua-dua belah, sini, 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 luas permukaan bawah, atas. Itu adalah luas permukaan logam ataupun intercooler yang bersentuh dengan udara luar. Tapi kalau kita tengok dia daripada sisi, ini dari depan kita tengok dia daripada sisi, kita akan nampak tube dia macam ni, lubang macam ni Dan fin dia dalam keadaan macam ni. Itu fin luar. Kalau korang potong dia separuh, korang akan nampak dalam tube akan ada fin dia sendiri. Dia akan ada fin di dalam tube ni. Tujuan dia adalah untuk luaskan permukaan yang bersentuh dengan udara panas daripada tebung. Jadi fin dia ada bahagian dalam, dia ada fin bahagian luar. Bahagian luar kita boleh tengok, bahagian dalam kita tak nampak. Kecuali kalau korang ada intercooler yang mana lubang dia berada pada bahagian tepi, kita boleh tengok dia, kita nampak fin dia kat dalam. Okey, jadi bahagian dalam pun apabila dipenuhi oleh slush minyak, dia akan kacau tiga barang tadi. Pertama adalah K, sebab minyak akan ada K dia sendiri. Dia akan selaput semua kawasan-kawasan ni. Okey. Kedua, dia akan kacau A, luas permukaan, sebab slush minyak kadang-kadang dia akan tutup ruang-ruang ni. Dan dia ada D, ketebalan slush minyak tu. Okey. Jadi kotor akan menyebabkan udara panas tidak disejukkan dengan baik. Okey. Udara panas, katalah dia akan masuk daripada sini, udara panas daripada tebung masuk daripada sini, iaitu masuk daripada sini haba dia akan dipindahkan kepada logam ni. Okey, dia akan diserap oleh fin dalam dan dipindahkan kepada logam luar ni, tube dia. Jadi haba diserap oleh fin dan akan pindahkan kepada tube. Jadi tube akan jadi panas. Jadi tube ni akan jadi panas. Kemudian haba tu pula akan dipindahkan kepada fin luar. Jadi itulah proses conduction. Haba daripada udara panas tadi akan diserap dan yang keluarnya adalah udara sejuk. Manakala udara sejuk yang datang daripada luar ni akan menyerap haba pada fin daripada sinilah. Okay, dia masuk ke sini dan akan tarik haba daripada fin ni ke luar. Itulah heat exchanger. Heat daripada sini akan di exchange pergi ke sini. Okey. Faham? Jadi faktor kotor mempengaruhi efisiensinya sebuah intercooler. Satu. Yang kedua adalah kerosakan fin. Macam ni. Nampak? Fin dia kemek. Ni, fin kemek.
Banyak ni fin kemek ni. Fin kemek ni pun mengganggu efisiensi sebuah intercooler. Sebab apa? Sebab apabila fin kemek, angin tak boleh masuk. Dia sama macam kotor tadi, tersumbat. Angin tak boleh masuk. Sini tak boleh masuk, sini tak boleh masuk, tak boleh masuk. Jadi, fin yang panas ni tak boleh disejukkan. Jadi, haba daripada udara panas pindah ke intercooler, tapi intercooler ni tak dapat disejukkan dengan baik. Jadi, haba tu akan keluar melalui outlet. Jadi kalau korang ada intercooler yang besar peti ais ke, besar TV ke, tapi kalau fin dia kemek, tak guna. Intercooler korang tak efisien. Tapi kalau korang pakai intercooler kecil macam ni, tapi fin dia cantik, tak ada kemek, udara dia boleh mengalir dengan baik, dia lebih efisien. Sebab saya tengok banyak kereta pakai intercooler besar-besar dekat depan bumper. Tapi sayangnya, fin dia kemek-kemek, rosak. Jadi biarpun kereta tu jalan laju, udara tu nak masuk kat bahagian dalam fin tak boleh sebab dia dah kemek macam ni. Jadi yang disejukkan hanyalah permukaan luar, bukan keseluruhan intercooler. Jadi udara yang keluar daripada intercooler ni pun tak disejukkan mana, panas. Itu yang saya kata, intercooler boleh menyebabkan enjin hilang power. Enjin lost power. Okey, kenapa? Okey, jom. Ini kita cerita pasal sains dan fizik je. Kita ambil satu bekas. Kita ambillah satu bekas contohnya cube besar ni lah. Ada dua. Satu suhu 40 darjah Celsius, katalah satu lagi suhu 80 darjah Celsius. Dalam bekas suhu 40 darjah Celsius, molekul udara dia rapat. Okey, contohlah ni, contoh saya lukis montam macam ni. Okey. Sebab tenaga yang ada dalam udara ni sedikit. Tenaga haba. Tetapi dalam bekas yang mana suhu udara dia 80 darjah Celsius, molekul udara dia jarak jauh. Sebab tenaga haba yang ada dekat molekul ni banyak. Jadi molekul ni bergetar atau bergerak dengan lebih rancak. Ini yang dipanggil ketumpatan. Bekas saiz yang sama, tapi jumlah molekul berbeza. Yang mana ada banyak molekul, dia lebih tumpat. Yang mana ada kurang molekul, dia kurang tumpat. Jadi apabila kurang tumpat, maksudnya udara dalam bekas ni ada kurang oksigen. Okey, udara yang tumpat akan ada lebih oksigen. Faham? Itu suhu mempengaruhi kuasa. Oksigen banyak. Warna apa lah? Biru. Okey. Oksigen banyak dicampurkan dengan fuel banyak akan menghasilkan power yang banyak. Oksigen sikit tambah dengan fuel yang sikit akan menghasilkan power yang sedikit. Oleh sebab itu, kenapa udara yang masuk ke dalam enjin lebih sejuk boleh menghasilkan lebih banyak power, kuasa. Sebab ni. Tetapi apabila intercooler tidak efisien, udara yang keluar melalui intercooler ni bersuhu tinggi, dia tak boleh dicampurkan dengan udara yang banyak dan menghasilkan kurang kuasa. Okey? Faham? Harap faham Okey, kalau korang ada intercooler yang ada isu rosak macam ni, kemek macam ni, tak perlu beli baru. Apa yang korang perlukan adalah screwdriver, cungkil balik supaya
Dia tak tertutup, dia terbuka balik macam yang asal ni. Cungkil balik pelan. Boleh cungkil balik. Kalau korang ada intercooler yang kotor, yang penuh dengan lumpur yang jadi hitam, intercooler jadi hitam, korang boleh cuci dia menggunakan chemical yang biasa digunakan untuk cuci aircon. Okay, dia akan hakis bahagian yang kotor tu, dia akan berkilat macam ni balik. Okay, jadi tak adalah K asing ataupun penebat asing yang berada pada permukaan luar. Kalau bahagian dalam, kita boleh gunakan degreaser untuk menghapuskan atau untuk mencairkan minyak-minyak, selas-selas minyak yang ada kat dalam. Jadi dia akan bersih balik. Jadi intercooler ni akan jadi efisien seperti baru keluar kilang. Okey, kalau tanya berapa kerap nak cuci intercooler ni, dia tak perlu sekerap kita basuh kereta. Basuh kereta kadang-kadang seminggu sekali. Cuci intercooler ni bergantung kepada faktor korang memandu dia kat mana. Kalau memandu dekat bandar, mungkin dia lambat kotor. Jadi mungkin boleh dicuci 2-3 tahun sekali. Tapi kalau korang memandu dia off-road, penuh dengan lumpur, kena cuci kerap lah sikit. Begitu juga bahagian dalam. Kalau enjin korang sihat, tak ada blow by yang kuat, tak ada masalah minyak hitam yang leaking daripada tebur, bahagian dalam ni cuci dalam beberapa tahun sekali. Tapi kalau enjin korang ada blow by yang kuat atau minyak yang banyak masuk ke dalam intercooler, semakin kerap lah korang kena cuci intercooler ni. Jadi dia tak boleh nak kata cuci setiap berapa tahun, tak, dia ada faktor lain. Okey, setelah beberapa jam menghadap mendalah ni, akhirnya dia dah diperbaiki. Okey, dah tak ada dah fin-fin kemik dekat sini, semua dah dibetulkan. Jadi, okey, boleh pandang telus. Okey, jadi cara nak check dia senang saja. Sediakan satu torchlight, suluh kat sini dan kita boleh nampak dia keluar. Okey, gerakkan dia, tak ada halangan. Jadi maksud dia intercooler ni dalam keadaan baik. Dia punya fin dah cantik, dah tak ada dah kemik-kemik tu. Tapi yelah, makan masa lah sikit nak betulkan dia dan perlukan kesabaran.